Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh dengar, boleh nampak di skrin. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Cuba kamu say hi sekali. Saya mau check bolehkah di sini? Okeykah dia punya speaker sini ni? Hello Cigo. Pagi Cigo. Bagi okey, ada boleh. Saya pun boleh dengar lah. Okey. Baik, sebelum terlupa ada saya share di grup WhatsApp tu. Okey, bermula dari hari Selasa. Hari ni hari apa? Tak ingat dah hari Selasa lah. Bermula daripada hari Isnin. Kelas yang bersama dengan saya tu tak perlu lagi update kehadiran macam di grup WhatsApp yang tulis satu-satu, tak payah. Kamu pakai link yang di grup tu Okey, kalau kamu buka link tu dia Google Form lah. Okey, bila Google Form tu ada di grup, baru je saya send tu. Sana, tunjuklah kejap. Ni. Tengok. Ni grup yang link nampak pula. Boleh zoom. Okey, yang ni link kehadiran. Maknanya lepas siap apa-apa yang tugasan yang perlu dibuat, kamu isilah link ni. Lepas tu mau check sama ada boleh nampak ke tak boleh nampak kamu punya isi tu masuk ke tidak, kamu boleh tengok link kedua ni. Link kedua ni kalau kamu buka, dia ada semua kelas saya budak-budak, dia akan nampak di sini lah bila kamu buka tu. Kalau sudah isi dia akan automatic pergi sini lah. Jadi semua tu saya akan tengok di satu sistem sajalah. Okay, bila kamu buka tu dia akan keluar segala apa yang sudah kamu key in. Kalau yang hari tu kamu tengok, kalau saya zoom ni, nampak, boleh nampak kan ni? Semak kehadiran kelas saya. Macam tu. Jadi di sini ni kelas-kelas yang bila diorang isi yang Google Form tu dia akan keluar kat sini lah. Contohnya 5 mutiara yang sudah isi kemarin tu. 3 mutiara. Dan semua sekali lah Jadi yang skor dalam Google Form kehadiran dia ada satu kena tulis skor ni. Kalau tak ada skor, macam saya tak minta tulis apa-apa markah kan. Macam hari ni tak ada skor ni. Nanti kita bincang ke mau ada skor, tak payahlah. Okey, kalau skor ni maksudnya kalau tak ada kamu buat dash lah macam hari ni tak ada kot, saya tak bagi latihan yang ada skor lah, saya tak ambil kira markah lah. Jadi tak ada, jadi kamu buat dash lah bila kamu isi link kehadiran nanti. Dalam sana ada kena isi skor berapa. Kelas diorang ni ada sebab diorang ada markah lah. Sebab masa tu saya buat markah, buat quiz. Okay, ada soalan tentang link tu? Ada yang tak faham link tu? Okay, saya ulang link tu ada dua. Satu isi link kehadiran lah, ini Google Form. Saya tak boleh zoom, WhatsApp dia tak boleh zoom ni. Lepas tu yang kedua link semak. Bila lepas kamu isi, kamu semak lah sama ada data kamu tu sudah masuk ke belum. Tapi biasanya masuk je. Macam tu. Okay, jadi dia akan keluar kat sini lah. Jadi kalau kamu nak pilih, ni contohnya kalau kelas saya tu baru 3 kelas lah yang jadi eksperimen. Maknanya kelas 4 mutiara belum ada lagi. Nanti hari ni, lepas hari ni adalah ni 4 mutiara sini. Jadi kamu boleh check lah. Kalau kamu mau check kelas 3 mutiara saja, kamu tekanlah only ni. Ni. Okay, kalau mau check 5 mutiara, tapi kelas kamu sendirilah, kamu check kelas orang lain lah. Okay. Jadi tarikh tu bila? Contohnya tarikh kelas hari ni 22 hari bulan. Nanti adalah dia keluar 22 hari bulan. Lepas kamu isi dia akan automatic ada. Nanti kamu check lah. Oh, saya mau check sama ada saya sudah hadir kelas 22 hari bulan ke tidak hadir. Jadi kamu boleh check lah, pilih tarikh secara spesifik. Dia akan terpapar di sini apa-apa yang kamu pilih tadilah. Macam tu. Kalau yang depan ni dia secara umum ini secara semua ni daripada semua kelas kalau kita reset balik pada awal, bila kamu tekan link tu dia akan keluar semua sekali lah daripada kelas-kelas lain sekaligus. Tapi
bergantung pada kamu lah, kamu mahu tengok kelas kamu tu secara spesifik ataupun secara umum macam ni. Kamu kena scroll lah ke bawah. Scroll ke bawah cari nama kamu lah, tapi agak panjang lah sebab ramai kan. Okay. Jadi ada soalan tentang ni? Jadi tak ada lagi lah update nama kehadiran di grup Jadi saya tak akan suruh lagi kamu update nama di grup lah. Yang macam kita biasa buat tu, kita update nama. Macam zaman kuno lah. Jadi saya cuba buat sesuatu yang sudah diamalkan di banyak sekolah di Semenanjung lah. Okay. Ada soalan tentang ni, link ni? Okay, dah cukup. Tiada kan? Kalau ada masalah tentang link tu, kamu isi. Ada masalah, kamu apa ni, tanyalah. Okay? Okay. Jadi untuk hari ni, okay, kita akan tengok sikit pasal pita detik. Sebab hari tu saya kata dengan anggapan sekolah buka, maka kita boleh buat aktiviti di makmal. Saya tak payah bercakap panjang di sini ni. Okay? Jadi sebab sekolah tu tak tentu kamu buka bila. 3/5 pun belum tentu buka pada pada 4 Oktober. Sebab belum ada pengumuman. Biasanya dia buat pengumuman 2 minggu lebih awal baru buka. Tapi sekarang mau Sabah fasa 2 kan cikgu. Itulah sebab sekarang ni masalah Sabah ni fasa 2. Kalau Sabah fasa 3 confirm buka lah 4 Oktober tu. Fasa 2 cikgu tukar fasa tu. Jadi fasa 4. Fasa itu canggih ke? Jangan lompat-lompat, tak boleh lompat. Oi. Tak boleh lompat nanti bahaya dia jadi rasuah apa, tak boleh. Saya tak mahu join Fasa 5 lah cikgu. Fasa 5 tak ada dia sampai 4 je. Okey, baik. Untuk pita detik saya cadangkan kamu tengok video, tapi saya rasa kamu sudah tengok sebab kamu baik-baik kan, mesti kamu tengok kan. Okey, video tu saya play di desktop tu. Sekejap. Okey, saya play di sinilah. Sekejap. Cari dulu dia punya sumber dia. Okey, video ini adalah kelas Cikgu Helmi lah, cikgu yang famous tu. Tapi inilah sebiji yang kita akan buat. Cuma mesin dia tu lain sikit lah. Kita punya mesin yang kuno sikit. Ini mesin moden ni. Kita kuno lama, zaman lama ni. Kita nak buat eksperimen kita tengok dulu. Dan pecutan dengan menggunakan pita detik. So macam biasa kita pastikan semua radar dan peralatan dipasang seperti yang dikehendaki. Okey, peace ya. Ni intro lah, Yang penting sekali pastikan jangka masa detik tu dapat berfungsi dengan baik. Kalau tak, macam mana nak gunakan? Okey, kita ada troli, kita ada landasan, kita ada mesin. Tu mesin tu namanya jangka masa detik. Jangka masa detik, ticker timer dalam bahasa Inggeris. Yang ni bekalan kuasa lah. Nampak betul. Tapi peralatan dia pakai ni semua peralatan yang lebih moden lah. Kita punya peralatan zaman dulu punya. Okay, sebab faham lah, tak ada maintenance dari pihak yang berkaitan kan. Jadi terpaksa pakai barang kuno. So untuk eksperimen yang pertama, gunakan landasan dengan kecondongan yang sama sebab kita nak dapatkan halaju seragam. Nanti saya cerita detail lah. Ini intro lah dulu. Kalau ada yang belum tengok, boleh tengok lah sekarang ni. Okay, sangat senang lah dia punya aktiviti. Dia bukan eksperimen dia aktiviti dia. Yang kedua, bolehlah ubah ketinggian landasan tersebut untuk mendapatkan pecutan yang berbeza pula. Mesin ni dia akan berdetik ni. Titik dia akan berdetik, memberi kesan tinggal titik pada pita detik. Ini namanya pita detik. Ini jangka masa detik. Dia akan tak. Tapi lajulah dengar bunyi tu laju tu dia punya detik dia.
Selepas dah selesai eksperimen, maka mulalah mengira 10 detik masa yang dicatatkan. Habis sudah? Oh, ni yang seminit je kan? Kemudian potong 10 detik masa itu untuk dilekatkan dalam graf. Jadilah carta yang macam ni. Okey, maknanya bila kita dapat hasil dia pada pita detik yang panjang tu, kalau lah pita detik kita panjang. Okey, kalau pita detik kita panjang ni kan. Bila panjang ni maksudnya kita akan potong dia beberapa keping lah. Dia panggil beberapa slice. Apa slice kah? Okey, kita potong dia beberapa ni macam dia buat ni, kita ambil 10 detik, kira 10 detik potong satu, kira lagi 10 detik potong lagi. Jadi ada beberapa keratan dan keratan itu kita akan letak sebelah menyebelah pada kertas graf. Pada kertas graf. Ni dia potong. Tekan tadi link baru. Elang lagi. Astagfirullahalazim. YouTube ni banyak betul lah elang. Kaya Okey, bila kita potong, kamu akan lekatkan di kertas graf. Ini kenapa bakar api pula ni? Astagfirullahalazim. Salah link sudah ni. Link mana tadi ya? Ni. Okey, bila kita potong, kita akan lekatkan pada kertas graf. Budak-budak ni dia potong, dia ukur dulu atau dia potong. Okey, kita akan lekatkan pada kertas ni, kertas graf. Jadi sebelah menyebelah, susun baliklah. Jadi kita akan tengok dia punya pattern dia tu daripada graf ini jarak lawan masa. Ini jarak dia lah, maknanya berapa panjang kita potong dengan masa yang diambil. Jadi sebelah menyebelah kita susun. Ini masa dia, semakin bertambah masa, apa yang berlaku pada perubahan jarak dia, semakin bertambah ke, berterabur ke, macam seragam ke. Jadi kita akan tengok. Macam itulah kita mengkaji pita detik. Ini contoh pita detik kalau pergerakan dia yang troli tadi tu dia turun bukit, semakin lajunya semakin bertambah, maka kita akan dapat macam ni lah. Maksudnya kita potong pita detik tu 10 detik potong sekeping, sebelahnya lagi kira lagi 10 detik potong lagi sekeping, potong lepas tu kita nampak dia punya pattern dia semakin bertambah panjang kan. Jadi maksudnya dalam situasi ni semakin bertambah masa, semakin bertambah panjang pita detik. Maknanya keadaan gerakan dia adalah pecutan. Okey, pecutan. Jadi kita dapat kajilah menggunakan pita detik. Kita dapat kaji macam mana, apakah yang dikatakan gerakan pecutan, macam mana dikatakan pergerakan laju seragam dan sebagainya berdasarkan graf yang kita potong pita detik itu, keratan demi keratan dan susun sebelah menyebelah. Kita dapat pattern dia. Okey, kita dapat pattern dia. Jadi itu beberapa intro. Okey, intro tentang macam mana eksperimen ini dibuatlah. Satu lagi video mana? Oh ni, yang makcik ni. Makcik ni, yang kakak ni, yang cikgu ni punya ni high resolution lah sikit supaya kamu nampak jelas sikit lah. Kaji gerakan linear. Jadi hari ini saya akan menunjukkan satu demonstrasi gerakan sebuah troli yang menuruni landasan condong. Kita akan mengkaji apakah jenis gerakan yang dilakukan oleh troli ini. Jadi yang pertama sekali kita perlukan ialah landasan. Kita perlukan RPG untuk meninggikan landasan supaya ia menjadi condong, dan kita ada troli. Dan di sini kita troli ni moden ni untuk membekalkan tenaga elektrik kepada ni semua moden ni kita punya zaman lama, masa detik. Dan akhir sekali kita perlukan pita detik yang akan merekod jarak bagi 1 detik. Bagaimana 1 detik dikira? Okey, di sini di pemasa ini yang terdapat pengetuk, dia akan mengetuk sebanyak 50 kali bagi 1 saat. Dan saya berapa kali diketuk dalam sesaat? Dia ada dengar? 50 kali cikgu. 50 kali. 50 kali. Satu saat tu 50. Maksudnya laju lah. Tak dapat kamu buat dengan lidah pun tak dapat. Betapa lajunya. Macam tebuan punya sayap tu. Macam tu.
Laju lah. tunjukkan demonstrasi. Ha. Okay, dalam satu saat, ia mengetuk sebanyak 50 kali berdasarkan kepada frekuensi bekalan kuasa. Jadi, frekuensi bekalan kuasa ialah 50 Hz. Canggih troli tu. Saya kadang-kadang yang dia pakai tu canggih sebab licin je. Plastik yang bukan kayu, plastik. Ni hasil dia lah. Hasil dia, tengok panjang. Jadi dapat sekarang kita ada pita detik dan kita dapati jarak antara detik bertambah apabila troli menuruni landasan condong. Jadi jarak antara satu titik ke satu titik. Okey. Daripada titik ini namanya titik ni titik. Kalau detik lain. Detik adalah jarak antara titik ke titik. Yang dia buat anak panah ni adalah 1 detik. Tapi ada 2 titik. Sebab ini biasa orang keliru ni. Detik adalah jarak ataupun ruang antara titik dengan titik. Itu kita namakan 1 detik. Jadi kalau yang dia buat ni ada 1, ada 2, ada 3 detik. Tapi jumlah titiknya 4. 1, 2, 3, 4. Tapi bilangan detiknya 3. Okey. Dia buat tambah lagi, ada 4 detik lah. 1 detik. Ni kita tengok tadi. Dia kata 1 saat ada 50 ketukan tu. Jadi kalau kita kirakan, kalau 1 detik, maknanya 1 ketukan tu berapa saat? Dia bahagilah 1/50. 1 mesin tu berdetik, masanya adalah 0.02 saat. Maksudnya logik lah sebab kan dia laju kan. Jadi 1 detik adalah 0.02 saat. Nilai itu kamu kena ingat. Sebab biasanya mesin jangka masa detik frekuensinya 50 Hz. Biasanya lah. Saya tak pernah dengar lagi yang lain daripada 50 Hz. Kalau ada pun jarang lah. Biasanya 50 Hz. 50 Hz maksudnya 50 detik dalam masa 1 saat. Jadi kalau kita kira 1 detik, bahagikanlah. Maknanya 1 bahagi 50. Maknanya 1 detik masa dia diambil selama 0.02 saat. 1 detik. Jarak antara titik ke titik sebelahnya. 1 detik. Fahami maksud 1 detik. Sekarang kita ambil pita detik dan mula mengira daripada jarak yang seragam. Jadi saya akan ambil dari sini Bila kita buat tu, kita akan tandakan 10 detik. Jadi 1 titik ke 1 titik ialah 1 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, maknanya sekarang ni dia mau potong sudah ni. Kalau kamu perasan tadi, awal-awal tadi dia tak ambil yang awal ni sebab biasalah kalau yang awal-awal masa kamu sambung tu pada dekat yang awal tu dia tak berapa tepat lah, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Jadi dia ambil hujung-hujung sikit, yang awal-awal tu dia buang dulu. Tak guna yang awal-awal. Jadi kita ambil yang di depan dia sikit supaya fair lah, adil lah dia punya keputusan dia. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Cikgu, mesti 10 detik kah? Bolehkah kalau ambil 20 detik untuk satu potongan? Boleh? Jawapannya boleh. Okey, tak kisah. Kamu ambil berapa detik pun tak kisah untuk potong tu. Asalkan setiap potongan itu dia punya bilangan detiknya sama. Kalau ambil satu keping tu kamu potong 10 detik, kepingan berikutnya mesti 10 detik, 10 detik, 10 detik. Boleh. Ni bebas. Kalau kamu ambil yang pertama tu 20 detik, maka yang seterusnya mesti 20 detik. Okey, baru kita boleh kaji apa yang berlaku lah. Dan kita teruskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, ulangi sehingga kita dapat 6 strip ataupun 6 dia ambil jalur. 6 Okey, setelah 6 kita bilangan keratan lah. gunakan
atau setelah kita potong meter detik sebanyak 10 detik bagi setiap jalur. 10 Maka detik bagi kita setiap jalur. tampalkan di atas kertas graf. Paksi Ni semua jalur ni 10 detik ni. Kamu nampak cikgu, macam mana 10 detik kan dia makin panjang. Yelah, kita kira detik, kita tak kisah panjang dia, kita kira detik. Maknanya jarak antara dua titik itu bilangan ruang yang ada adalah 10 untuk setiap jalur. X ialah bilangan jalur dan paksi Y ialah sesaran dalam sesaran. sentimeter. Ini masa yang X ni masa. Baiklah, seterusnya kita akan analisis jadual sesaran lawan. Jadi saya tak tunjuk detail dia, yang ini kamu boleh tengok kemudian lah. Cuma saya mahu kamu tahu macam mana aktiviti ni dibuat, dan bila tiba masanya, kalau sekolah dia buka, kita boleh selesaikan. Okey. Okey, dapat idea tentang macam mana aktiviti dibuat lah. Jadi melalui pita detik kita dapat tahu macam mana hal laju troli tadi tu, kita dapat kira hal lajunya berapa, pecutannya berapa, masa dia berapa. Daripada hanya sekeping pita detik itu, kita dapat tahu maklumat-maklumat berikutlah yang tadilah, maklumat tentang laju ke, pecutan ke, masa ke, sesaran dia, jarak dia. Okay, kita dapat tahu. Jadi di muka surat berapa ni? 30 di muka surat 30 ni, ni adalah pengiraan berapa saat 1 detik lah. Jadi di sini biasanya frekuensi untuk bekalan kuasa untuk menggerakkan pita detik, jangka masa detik itu. Okey, jangka masa detik ini namanya jangka masa detik. Okey, 50 Hz. Okey, 50 Hz maksudnya 50 titik dalam masa 1 saat. 50 titik 1 saat. Jadi kalau 1 detik, maka kita kena bahagilah 1 bahagi 50, dapatlah 0.02. Jadi di sini maksudnya gambaran dia antara titik ke titik itu, masa yang diambil untuk troli itu travel daripada satu titik ke titik yang lain, masa dia hanyalah 0.02. Memang logik lah, sebab terlalu pantas kan. Okey, 0.02. Okey, jadi kita terus tengok apa pengiraan ataupun macam mana kita mahu kira hal laju pecutan untuk sesuatu pita detik yang kita dapat lah. Okey. Cikgu, Yap. ada kabur sikit cikgu. Ada kabur sikit. Okey, kalau saya zoom boleh nampak? Boleh. Okey, macam mana kita boleh kira hal laju dan pecutan menggunakan pita detik yang kita dapat lah. Jadi kita akan tengok latihan. Saya terus pergi kepada modul kamu tu, muka surat 23. Okey, kalau kamu sudah buat, kamu boleh cek saja dia punya jawapan dia. Okey, tapi cara dia, kadang-kadang saya zoom, kadang-kadang saya zoom in, kadang-kadang saya zoom out. Okey, kalau kita ada pita detik, contohnya macam ni, dia tunjuk gambar dia macam ni. Yang pertama yang 20 cm yang paling atas ni. Ni. Okey, tengok dia punya jarak antara titik jarak antara titik ke titik dia adalah macam seragam kan. Okey, bila seragam, maknanya troli ataupun kereta itu, kenderaan itu, dia bergerak dengan hal laju seragam. Hal laju seragam. Ini kamu isilah. Hal laju seragam. Macam mana saya tahu dia tulis yang kecil? Yang kecil. Sebab macam mana kita tahu kecil? Sebab dia bandingkan dengan soalan yang di bawahnya. Okey, sebab jarak dia rapat-rapat. Bila rapat-rapat ni, maksudnya dia hal laju seragam tapi slow lah, orang bilang slow. Hal laju seragam yang kecil. Maknanya sangat slow lah, tapi masih seragam lah. Okey. Yang kedua pita detik dia, okey, jarak antara titik-titik itu masih sama kan? Masih sama. Okey, jadi hal lajunya masih seragam, tetapi dia sederhana sikit lah, dia up sikit. Dia up sikit. Jadi hal laju seragam yang sederhana. Okey. Yang last sekali, yang ini
Kalau kita nampak pita detik ni, jarak antara titik-titik je tu sama. Sama je. Jadi maksudnya dia masih hal laju seragam, cumanya hal laju seragam tu sangat tinggi. Okey, hal laju seragam tu sangat tinggi. Okey, jadi kita faham dulu sebelum kita kira apa-apa, kita kena faham dulu apa yang dikatakan hal laju seragam. Macam mana? Kalau jarak antara titik-titik itu seragam, maksudnya hal laju seragam lah. Kalau jarak antara titik-titik itu semakin bertambah ataupun semakin berkurang, maka dia adalah pecutan ataupun yang pecutan. Nanti kita tengok situasi muka surat sebelah. Okey. Yang kedua kena take note adalah yang anak panah. Tengok anak panah dia ni. Ni biasanya keliru. Anak panah ke sana maksudnya troli itu bergerak ke sana. Troli bergerak ke sana. Ni ada troli lah ni. Dia selotip je tu di belakang, di ekor troli tu dia selotip kan. Dia troli bergerak ke sana. Sorry lah, troli saya ni sangat canggih lah. Okey, troli. Jadi bila troli bergerak ke sana, kalau hal laju seragam sekarang tak ada masalah. Bila mengira pecutan nanti kamu akan pening sikit lah. Bila troli bergerak ke sana, titik yang pertama, ni kena tahu. Titik yang pertama mestilah titik yang saya labelkan A ke yang saya labelkan B. Titik yang pertama yang mesin tu titikkan. Kalau trolinya bergerak ke arah anak panah sana, titik A ke titik B, titik yang mula-mula dia sentuh pita detik tu. Titik A. Okey, titik A. B. Ada yang jawab B. Ada yang jawab B. Okey, kalau jawab B tak apa, nanti kita mungkin boleh faham. Bila kita, macam mana saya mau tunjuk video tu balik lah. Jadi ini kena faham, sebab kalau tak dapat faham nanti kamu salah untuk jawab apa ni? Jawab untuk pecutan Saya kena tengok. Kita tengok gambar ni lah lebih jelas kalau saya display dekat desktop tu. Okey. Okey ini troli. Okey, ini pita detik ekor dia. Jadi dia bergerak, ini bergerak ke kanan lah ke kanan. Yang gambar kita tadi ke kiri ni ke kanan. Titik yang pertama mestilah yang paling dekat dengan bonet troli tu. Bermaksud dalam gambar kita sekarang ni, okey, yang ini A adalah titik pertama. Yang B tu titik yang paling akhir. Gitu. Jadi kena ingat, kawasan depan ini adalah kawasan yang awal. Bila saya sebut titik pertama, dia adalah awal. Kalau yang belakang ni kawasan akhir. Okey. Ingat. Jadi kalau ada anak panah, sebab biasanya itulah kesalahfahaman lah biasanya. Kalau ada anak panah ke sana, maksudnya yang ni depan, yang ni belakang. Yang ni awal, ini akhir. Gitu. Okey. Baik, settle. Satu. Baru satu. Okey. Macam mana kita nak kira dia punya hal laju? Hal laju kita tahu sebelum ni kita belajar. Hal laju apa rumus dia? Hal laju adalah sesaran bahagi masa kan. Jadi kita dapat tahu daripada pita detik tu, kalau kita ingat sebelum ni hal laju adalah sesaran bahagi masa S bagi T kan. Jadi S di atas, T di bawah. Jadi kita masukkan saja S. Okay, sesaran dia. Sesaran ni berapa? Dalam gambar dia, sesaran dia tu berapa jauh lah dia travel. Jadi kalau sekarang ni daripada titik pertama sampai titik terakhir, itulah dia punya sesaran dia. Ingat pita detik itu bergerak bukan dia statik macam gambar ni. Dia bergerak. Jadi bila bergerak, pita detik tu bergerak, maksudnya dia ada sesaran dia lah. Okey, bergerak. Bukan dia statik ni, dia bergerak Okey. Jadi kita tengok sesaran dia 20, maka kita tulis 20 bahagi dengan masa dia adalah berapa berapa lama perjalanan daripada titik pertama sampai titik terakhir.
perjalanan dia. Jadi kalau kita tengok gambar tadi, ada berapa detik. Ni kena tahu. Kena kira lah. Ada berapa detik. Satu, saya buat warna kuning lah. 1, 2, 3. Maksud detik tu maksudnya ruang-ruang dia, bukan titik. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 ruang. Dalam bahasa yang betul 10 detik. Jadi kalau 1 detik nilainya 0.02. Kalau ada 10 detik, kita darabkan lah masa dia. Jadi 10 darab dengan 0.2. Macam ni. Buat kurungan. Kalau mau type sekaligus macam tu, buat kurungan. Kalau kamu kira asing-asing, tak payah kurungan. 10 darab dengan 0.02, kamu kira asing-asing, kamu dapat 0.2 lah. Terus masuk dalam sini, kira tu tak payah kurungan lah. Kalau kamu kira asing-asing masa dia. Bila kamu kira dalam cm, boleh jawab dalam cm, boleh jawab dalam meter lah. Jadi tak kisah, selagi dalam soalan dia tak minta unit apa-apa, maka kamu bebas. Jadi dalam soalan ni dia guna cm, dia tak tukar. Tengok jawapan dia 20, ini cm, asalnya memang cm. Jadi jawapan dia tu 100 cm S-1. Ini adalah halaju. Kalau dalam meter, ini jawapan dia. Kamu bebas mau tukar dulu 20 cm kepada meter ke, ataupun malas mau tukar, tak ada masalah juga. Kalau tukar kepada meter, di sini dia jadi 0.2, maka jawapan kamu mesti dapat 1 lah. Unit dia meter lah sini, meter S-1. Tak nampak -1 dia ni. Okey, jadi yang ini saya tinggalkan sebab saya rasa tak ada masalah. Sama saja kaedah dia, maknanya kalau kita mau kira laju ataupun halaju, kita ambil sasaran dia, jarak dia ni sasaran dia, bagi dengan masa dia. Masa dia macam mana? Kita kira berapa detik. Kira dulu berapa ruang yang ada, berapa detik, darab dengan 0.02. Itu masa dia. Jadi sekarang ni dalam soalan ni 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 detik. 6 detik. Jadi 6 darab dengan 0.02. Dia tulis 6 darab dengan 0.02. Jadi dapat jawapan dia. Jadi sekarang ni kamu salin je lah jawapan. Jangan salin jalan kerja dia kamu buat sendiri. Jawapan dia tu kamu salin. Jawapan sahaja supaya kamu buat sendiri. Yang saya warnakan dengan kuning tu ni jawapan dia ni. Ni jawapan dia. Buat dalam cm lah, senang, tak payah tukar unit lah. Salin jawapan dia. Kalau jawapan dia dalam perpuluhan yang panjang, ambil kepada 2 tempat perpuluhan. Jangan ambil 1 saja. Ambil 2 tempat perpuluhan. Macam ini dia ambil 1, 2. Ini ambil 1, 2. Macam tu. Yang ni saya rasa tak ada masalah lah. Dia sangat-sangat simple. Mengira halaju seragam. Halaju seragam. Sekarang ni halaju seragam. Maknanya halaju sama sepanjang masa perjalanan dia. Sepanjang masa perjalanan dia. Jadi kamu tengok jawapan tadi. Kalau titik itu rapat, titik itu jarak antara titik-titik itu seragam dan rapat. Maksudnya laju, bila kamu kira laju dia rendah lah. Ini 100 cm S-1. Kalau jarak antara titik-titik itu jauh sikit, maksudnya troli itu dia lebih laju sikit daripada yang tadi, maka dia lebih tinggi nilai halajunya. Jadi terbuktilah di sini, betul lah teori kita tu. Kalau jarak antara titik itu semakin berjauhan, dia masih seragam dan dia jauh, makin jauh, maka lajunya ataupun halajunya bertambah lah. Jadi itu teorinya betul lah. Jadi terbuktilah dengan pengiraan kita ini. Peringatan saya kata tadi, situasi ini, semua ini situasinya halaju seragam. Tidak ada pecutan. Ini halaju seragam tapi nilainya rendah. Ini halaju seragam, nilainya lebih tinggi sikit daripada soalan pertama. Yang ini halaju seragam juga. Cuma nilainya paling tinggi lah sebab jaraknya lebih jauh. Tapi jaraknya masih seragam, sama panjang ni. Sama panjang dia punya titik ke titik. Ada soalan setakat ni?
tentang halaju seragam. Beliau masuk pecutan ni. Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Okey. Ya, boleh teruskan ke macam mana? Yang lain macam mana? Mau digest sekejap? Mau cerna sekejap ke macam mana? Teruskan cikgu. Teruskan je. Okey. Yang seterusnya adalah pecutan. Bila Peter detik kamu ini maksudnya kamu adjust dia punya landasan tu, kamu kasih lebih condong. Biasanya macam orang turun bukit lah. Kalau kamu pernah berbasikal ataupun naik motor curi pula. Naik motor lah, apa-apa, basikal lah. Makin kamu turun bukit, makin laju lah. Standard ni lah. Kalau bukit tu cantik, kalau bukit tu macam naik turun tak cantik tu tak dapat bukti lah. Kalau bukit tu memang lurus, dia turun ke bawah. Bila kamu naik basikal, makin laju. Bila makin laju, situasi troli tadi yang dalam makmal tu, maknanya kita kasih condong dia, kita angkat sikit. Okey, dan kita lepaskan troli. Okey, jarak antara titik ke titik itu dia makin lama makin bertambah. Tengok anak panah. Anak panah maksudnya ini starting dia. Jadi di kawasan sini, ini sangat penting. Kawasan sini, jarak antara dua titik yang pertama itu, ini dipanggil kawasan awal. Yang ini dia panggil kawasan akhir. Okey. Jadi ingat, kalau dalam soalan dia ada anak panah ke sini, maksudnya kawasan awal di sini, kawasan akhir di situ. Jadi kesimpulan dia, daripada awal hingga akhir semakin bertambah masa, ini masa lah ni, semakin bertambah masa, jarak antara titik-titik semakin bertambah. Kan daripada gambar ni, jarak antara titik-titik semakin bertambah. Maksudnya kereta itu mengalami pecutan. Okey? Mengalami pecutan. Okey, dia tak halaju seragam lah. Macam mana halaju seragam? Jaraknya tak sama sudah. Awalnya 2, akhirnya dapat 6 cm jarak dia. Memang tak sama lah kan. Memang halajunya makin bertambah. Okey, jadi di sini situasi sekarang adalah pecutan ataupun kita boleh sebut halaju bertambah. Bukan lagi halaju seragam. Jadi di sini macam mana kita kira dia? Ni sedikit complicated. Bila pecutan maksudnya dia ada halaju awal, ada halaju akhir. Kalau halaju seragam tadi, dia tak ada halaju awal akhir sebab awal akhir dia sama je. Maknanya kita kira satu sajalah halaju dia. Tapi kalau pecutan, dia ada 4 halaju awal dan dia ada 4 halaju akhir. Jadi kita kirakan satu-satu, baru kita boleh kira last sekali boleh kira pecutan yang berapa. Okey. Jadi halaju awal dapat dikira di kawasan awal. Kita tengok kawasan awal je. Ni awal. Jadi halaju awal adalah, okey, saya buat simbol sini. Halaju awal, ingat kalau halaju awal dalam fizik kita pakai simbol U. Okey, U sama dengan, okey, masih lagi sama rumus dia, S bahagi T, jadi 2. S tu sesaran dia, ni 2 bahagi dengan, saya buat cm lah di atas ni, T, masa dia antara ini, masa dia mestilah hanya 1 detik kan. Jadi 1 detik nilainya 0.02. Bila kamu kira, tekan kalkulator, kamu dapat 100 cm S negatif 1. Ini kawasan awal. Jadi halaju awal dia 100. Dan halaju akhir di sini. Jadi V dalam fizik, laju akhir huruf V lah. Kan? Lepas U baru V kan. Jadi V adalah halaju akhir. Jadi halaju akhir dia 6 cm per dengan masa dia sama juga sebab dia hanyalah 1 detik yang terakhir. Jadi masa dia masih juga 0.02. Kamu bahagikan, kamu akan dapat 3
100 cm S negatif 1. Okey, jadi kita kira yang pertama kita kira hal laju awal, yang kedua kita kira hal laju akhir. Soalan tadi dia minta di hujung di bawah tadi dia minta kira pecutan. Mula-mula kira dulu hal laju awal, kira dulu hal laju akhir. Okey, macam mana mau kira pecutan? Okey, pecutan. Jadi pecutan kita guna rumus yang kita sudah belajar dululah. Jadi kalau kamu ingat apa rumus pecutan? A sama dengan V tolak U per dengan T. Ni rumus dia kan. Kamu belajar dulu ni. Ni rumus pecutan. Cikgu, buat apa kira pecutan? Sebab situasi sekarang ni pita detiknya lain. Situasi sekarang pita detiknya sedang memecut ni. Troli ni sedang memecut. Jadi memang kita akan terpaksa kira pecutan. Okey? Bila kita kira pecutan pakai rumus tu, kita sumbat-sumbat saja dalam rumus. Jadi dalam soalan ni dia guna meter pula. Tapi tak ada masalah. Kamu pakai yang cm tadi pun tak ada masalah. Jadi kalau saya guna nilai yang tadi, saya buat A sama dengan jangan terbalik. V dulu baru U. V tolak U. Jadi V kita tadi saya kira tadi 300. Okey, tolak dengan U 100. Okey, bahagi dengan masa. Okey. Masa ada sedikit masalah. Masa dia kita tengok macam mana. Dalam situasi pecutan, dalam situasi pecutan kita tak kira straightforward bilangan detik dia tu. Kalau tadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau hal laju seragam kita kira berapa bilangan detik yang ada lah. Kalau pecutan dia kena kurang 1, tolak 1. Jadi 6 tadi tolak 1 jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kita tidak kira. Okey, sebab dia. Sebab dia. Kamu imagine. Kamu letak. Ini saya padam balik. Ini logik dia. Kamu letak troli tu di sini. Troli saya tu kasih warna kuning. Ini troli, contoh. Ada tayar, macam tu, troli. Tengok. Ini muka depan. Ini dia punya lampu depan. Contohlah troli tu ada lampu. Canggih betul. Troli ada lampu. Ini bonet dia belakang. Bila dia bergerak, pastikan bila dia sampai di belakang ni, bila kamu letak troli di sini, ini sudah 1 ni. 1 detik di sini sudah 1. Bila dia bergerak ke belakang, yang kepala dia dengan bonet dia tu mesti masih lagi cover dia punya titik itu. Maksudnya titik yang belakang bonet tu mesti ada 1 di belakang dia, dan di depan dia tu mesti ada 1 di depan. Jadi bermaksud perjalanan dia 1 di sini sudah dikira. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia 5 saja. Dalam situasi sekarang ni, kalau kita ikut jumlah asal dia ada 6 detik kan? 6 detik. Tapi sebenarnya bukan 6, dia 5 saja. Dia sebenarnya bukan 6 tapi 5 detik sahaja. Sebab apa? Saya sudah bagi tahu tadi. Anggap kita lukis satu troli di sini. Satu troli itu dia sudah cover 1. Satu sudah cover. Jadi ini kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia tak boleh cover ini lagi sebab dia sudah cover 1 tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kan? Halo?
Tapi tak apalah kamu tak faham. Kamu tak faham tak apa. Ini analogi yang paling senang untuk dipikirkan lah. Okay, senang untuk dipikirkan. Kalau saya tu logik lah sebab troli tu bentuknya kan dia panjang gitu kan. Jadi dia mesti sudah cover satu. Bila kita letak satu, mesti dia sudah cover 1 detik itu. Jadi buat apa kira 2 kali? Maksudnya kita kena tolak 1 lah. Macam tu. Okay, jadi perjalanan dia itu hanya 5 detik. Okay, 5 detik. Sebab itu dalam jalan kerja dia, ni 6, asal dia 6, ditolak 1. 6 tolak 1, jadi 5 lah. Jadi masa dia, kalau ikut saya punya tadi, di sini saya akan buat sama macam dia buat. Saya akan buat 6 tolak 1. Okay, maknanya 5 lah. Baru darab dengan masa berapa nilai 1 detik tadi, iaitu nilai 1 detik adalah 0.02. Macam tu. Okay. Jadi bila kamu kira semua ni kamu dapat. Ini saya buat dalam cm lah. Saya ambil yang cm. Yang ni yang 100 dengan 300. Tapi yang dia kira ni dalam meter dalam meter S-2. Dalam meter lah maksud saya. Tak kisah dalam meter ke dalam cm ke, yang penting jawapan dia betul lah. Okay. Jadi kalau saya teruskan, saya akan dapat di sini nilai saya dalam cm 2000 cm S-2. Pecutan dia punya kuasa S dia adalah -2. Itu kena ingat. cm S-2. Kalau dalam meter, 20 meter S-2. Macam tu. Boleh? Boleh juga. Boleh. Boleh okey. Jadi untuk yang selebihnya okey, tapi latihan tu ada tugasan yang contoh 3 tu kamu boleh buat sendiri. Ini saya tunjuk yang satu contoh lah. Nanti kamu buat habiskanlah sendiri, dia sama je. Okey, situasi pecutan settle. Kalau situasi berikutnya, ini kamu tengok anak panah masih ke sana, tetapi jarak dia kita tengok daripada awal, ini awal, ini akhir. Daripada awal hingga akhir, jarak antara titik-titik makin rapat. Maksudnya troli itu dia makin perlahan. Bila troli perlahan, memanglah titik itu makin rapat lah. Sebab mesin tu dia tetap berdetik dengan frekuensi yang sama. Kalau troli itu makin perlahan, titik itu makin rapat lah. Jadi dalam situasi sekarang, dia makin perlahan, maksudnya lajunya makin berkurang. Dengan istilah yang lebih tepat ataupun yang biasanya dipakai dalam buku teks dia pakai, boleh disebut sebagai nyah pecutan. Ni kamu buatlah di tepi tu. Okey, situasi nyah pecutan. Makin slow lah, lajunya makin slow nyah pecutan. Okey, jadi mengira dia sama. Mengira dia sama. Awal, laju awal kira dulu. Yang sebelah dekat dengan anak panah tu hilang sudah ni. Okey, laju akhir kira juga. Ni. Okey, awal masih di sini, awal, akhir di sini. Jadi benda yang sama, kamu ulang je step tadi tu. Kira awal dapat berapa, kira akhir dapat berapa. Pecutan, rumus dia tetap sama, tak berubah. A sama dengan mesti V tolak U. Dia tak berubah. Jangan pula kamu tolak yang besar tolak kecil. Bukan, dia V tolak U. Mungkin V ni kecil, U dia besar. Jadi tolak akan ikut susunan dia. Bila kamu kira pakai rumus ni, okey, kamu kira dengan betul pakai rumus ni, kamu dapat nilai dia ada negatif. Ni. Negatif inilah yang kita sebut hari tu sebagai, kalau nilai A dia negatif, itulah yang kita panggil sebagai nyah pecutan. Okey. Walaupun dia tulis pecutan, tapi nilainya negatif 12.5. Ini saya ulang balik sebab takut kamu ada terlupa. Pecutan, kalau soalan minta kirakan pecutan, kita ambil sekali dengan negatif dia. Kalau soalan minta kira berapakah nyah pecutan,
ambil nilai positif sahaja. Sebab dalam soalan perkataan nyah itu sudah menggambarkan tanda negatif. Buat apa tanda 2 kali negatif tu? Jadi ingat kalau soalan tanya pecutan, inilah jawapan dia, kena ada negatif. Sebab situasi sekarang dia makin kurang laju. Kalau soalan tanya nyah pecutan, tak boleh ambil negatif. Pengiraan sama, cuma negatif itu kamu singkirkan sahaja. Kalau soalan minta nyah pecutan. Okey? Habis tentang nyah pecutan. Okey. Last sekali berkaitan dengan yang potongan tadi tu. Okey. Macam mana kalau situasi kita tadi, mana tadi ni? Yang kita bincang-bincang tadi ni, ini kalau kita mahu siasat yang benda yang simple-simple lah. Maksudnya pita detik tu pendek-pendek. Pita detik yang pendek-pendek. Kabur sudah ni. Okey. Maksudnya kita tak payah potong lah. Maksudnya kalau kita siasat yang pendek, yang simple, jarak yang pendek-pendek, tak payah potong lah. Kita kekalkan, kira dia macam yang kita bincang tadi lah. Okey. Bincang tadi. Tetapi kalau kita mahu siasat sesuatu perjalanan yang jauh, macam troli dalam eksperimen tadi tu, yang dalam video, perjalanan dia jauh, maka takkanlah kita nak tengok panjang macam tu. Maksudnya kita kena potong lah. Itulah tujuan dia, potong. Dan kita kena lekatkan pada graf. Kita tengok trend dia ataupun pattern dia macam mana. Jadi inilah jadi macam ni. Jadi kita potong 10 detik letak sini. Potong lagi yang sebelahnya letak sini. Potong lagi yang berikutnya letak situ. Jadi kita nampak satu pattern. Satu pattern. Ini macam rapat kan? Ini rapat. Ini lebih jarang. Jarang-jarang. Mana lebih jauh jarak antara titik-titik dia. Tapi bilangan titik ni semua ni 10 detik, 10 detik, 10 detik Ini semua 10 detik. Jadi maksudnya di sini kita dapat tengok berlakunya pecutan lah, sebab jarak dia makin lama makin bertambah. Jarak antara titik-titiknya. Inilah bukti dia, makin lama makin panjang dia punya pita detik itu, keratan dia. Jadi kita dapat simpulkan bahawa situasi ini adalah pecutan. Ataupun sinonim dia adalah hal laju bertambah. Okey, yang ini kalau di bawah ni lagilah. Kalau ini terbaliklah daripada sini. Maksudnya disusun, kalau ini awalnya pada awalnya macam ni. Maksudnya jaraknya luas, jarang-jarang, luas jauh jarak antara titik-titiknya tu jauh-jauh. Last sekali di hujung tiba-tiba rapat pula. Maksudnya di sini berlaku pengurangan panjang pita detik itu, makin berkurang panjang dia. Maksudnya dia makin lama makin mau berhentilah. Sebab itu namanya hal laju berkurang, ataupun nama yang lebih canggih ataupun yang biasa dipakai di buku teks, nyah pecutan. Nyah pecutan. Okey. Jadi ini mengira dia. Okey, mengira dia macam mana? Kalau kita nak kira dia punya pecutan, okey, kita labelkan. Ni kita labelkan awal akhir dengan betul. Jadi maksudnya pita detik pertama ini, okey, yang pertama ni yang saya warna biru ni, ini adalah awal kan? Mestilah ini awal. Ini mesti yang warna hijau ni mestilah akhir dia. Ini akhir. Jadi awal di kiri, akhir di kanan. Memanglah sebab masa dia makin bertambah ke sana kan? Jadi makin ni awal ni akhir. Jadi maksudnya hal laju awal dikira daripada pita detik ini. Hal laju akhir dikira di sini. Okey. Jadi kita kira hal laju awal. Jadi hal laju awal panjang dia rumus sama, iaitu hal laju awal U sama dengan S bahagi dengan T. Okey, S bahagi dengan T. Okey, jadi kita kira dia S4. Ni panjang dia berapa? 0 hingga 4. Jadi 4 bahagi dengan ini cm dia buat ni cm. Okey, 4 bahagi dengan masa dia macam tadilah, kita kira berapa detik yang ada. 1 2 3 ada 10 ni. Jadi 10 darab dengan 0.4.
0.02. Saya buat di tepi sikit lah. Okey, darab dengan 0.02. Ni masa dia. Kalau kamu type sekaligus ada kurungan lah. Okey, ada kurungan. Jadi bila kamu kira, kamu akan dapat 20 cm S negatif 1. Ini halaju awal. Okey, ini macam kita kira yang awal-awal tadi tu, masa halaju seragam tu. Okey, kita kira yang awal-awal tadi tu. Tak ada yang tolak-tolak satu tu kita kira yang exactly apa yang kita dapat lah bila kita potong. Inilah dia seolah-olah macam halajunya macam seragam ni, halaju awal dia ni. Tapi sebenarnya tidaklah. Tetapi secara puratanya kalau kamu perasan, jarak antara titik-titik itu agak seragam lah. Jadi sebab itu kita tak ada tolak-tolak satu tu. Okey, tak ada untuk peringkat yang awal dengan peringkat yang akhir. Bila kita kira pecutan nanti baru kita tolak satu. Nanti kita tengok. Jadi di sini dapat sudah halaju awal dia. Okey, halaju akhir buat benda yang sama. Ini kamu buat V lah. V sama dengan rumus dia sama, S bahagi T. Maka kamu lengkapkanlah S dia berapa panjang dia ni, 6.5. Ini 6.5. Jadi 6.5 cm. Okey, bahagi dengan masa dia sama je ni Setiap potongan dia ni masa dia sama je sebab 10 darab dengan 0.02 je. Sama je masa dia sebab bilangan detiknya sama. Semua 10. Jadi kamu kira-kira kamu akan dapat, tak ingat jawapan dia apa. Saya tengok jawapan dia. 32.5. 32.5. Ni. 32.5. Jadi macam mana kira pecutan? Bila kira pecutan, rumus dia tetap sama. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okey, rumus ni sama. Okey, V dia tadi yang ini 32.5. U dia ini 20. Okey. Tetapi masa dia kena libatkan yang tolak-tolak satu tadi tu. Okey, jadi masa dia T yang di bawah ni, macam mana kita mahu dapat tu? Kita kira berapa potongan kita. Ada berapa potong ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potongan. Tolakkan 1 jadi 5. Okey. Masa mengira pecutan sahaja yang kita tolak 1 tu. Masa kira halaju jangan dulu tolak 1 tu. Masa kira pecutan tolak 1. Jadi dalam kes kita susunan dia melibatkan keratan pita detik. Jadi seolah-olah ini titik, ini titik kan. Seolah-olah ada 1, 2, 3, 4, ada 5 macam tu. Jadi asalnya 1, 2, 3, 4, 5 ada 6. Tapi sebenarnya ada 5 saja. Sebab kita ambil kira yang macam yang saya cerita tadi, yang imajinasi dia macam ni. Okey, kena tolak 1. Jadi begitulah cerita dia. Okey, jadi bila tolak 1, dia tulis 5 sudah 5 ni asalnya 6 tolak 1 lah ni. Sini 6 tolak 1 ni asal dia. 5. Jadi darab dengan 0.2. Ini masa dia. Okey. Masa dia ini 0.2 ni adalah masa untuk satu keratan Dia sudah darabkan. Okey, satu keratan ni ada berapa detik? Okey, satu keratan ni ada 10 detik kan? Okey, satu keratan 10 detik. Jadi kalau ada kalau 1 detik nilainya adalah 0.02. Jadi kalau ada 10 detik, maka darablah. Jadi 10 darab dengan 0.02, dapat 0.2. Okey, maksudnya satu keratan ni jumlah masa. Satu keratan jumlah masanya adalah 0.2. Dia sudah kira siap-siap di sini, dia tak tunjuk. Ni kalau kamu perasan di sini dia sudah tulis 0.2. Maknanya ini merujuk kepada satu keratan.
Satu keratan. Okey. Yang 5 tadi tu bilangan dia kita anggap kita tolak 1. Tadi bilangan dia ada 5 sajalah. 5. Okey, bukan 6 5. Jadi 5 keratan darab dengan 0.2, maka kita dapat masa dia kalau kamu darabkan secara berasingan, masa dia 1 saat. 5 darab 0.2 dapat 1. Jadi kita kira pecutan dia dapatlah. Okey, pecutan dia. Cuma kena hati-hati bila yang pasal tolak-tolak ni Jadi ingat dalam hari ni kamu kena ingat, bila pita detik melibatkan pengiraan pecutan, okey, pecutan ada pita detik pecutan, maka masa dia itu kamu kena kira dengan menolak 1. Kalau bilangan detik kita tolak 1. Kalau bilangan keratan kita tolak 1. Okey, macam tu. Yang ini alamak terpadam. Okey, jadi boleh dapat apa yang kamu belajar hari ni? Alhamdulillah cikgu. Okey. Kalau tak dapat pick up apa yang saya cerita tu, kamu boleh play baliklah, tengok balik. Cuma jawapan dia tu saya akan share jugalah di grup tadi. Kalau sebab terlalu cepat ni, saya pun mahu cepat juga ni sebenarnya. Okey, saya akan share di grup lah. Yang lain tu okey. Dia muka surat 25 modul kamu tu latihan lah. Maksudnya benda yang sama, cuma berlatih mengira sebiji sama. Kaedah dia semua sama, cuma soalan je lain. Nilai-nilai dia je lain. Kamu punya step dia memang sama. Okey, jadi kamu boleh cuba buat. Kalau mahu jawapan dia, saya boleh tunjuk sekarang. Jawapan dia sahaja kamu salin. Kalau boleh nampak lah, tak boleh nampak tu saya bagi grup sajalah kali. Tak apalah, saya share di grup sajalah. Okey? Sebab kabur sudah ni. Kalau kabur ni maksudnya line dia tak bagus ni. Okey, kalau tak ada apa-apa mahu tanya, jangan lupa link kehadiran tu kamu isi ya. Markah kamu buat tanda dash. Tak ada apa-apa yang perlu Mula hari ni bahkan cikgu isi. Ya, mula hari ni betul. Tarikh jangan salah pilih, tarikh hari ni Okey cikgu. Okey, ada soalan? Yang lain? Jadi ingat pita detik dalam apa ni? Oh, ya Allah, terlupa. Zaman dulu tak ada alat tu. Zaman sekarang kalau sekolah tu canggih lah. Maksudnya kalau dapat peruntukan, kawan-kawan saya punya sekolah ada sudah. Mesin photogate di muka surat buku teks kamu tu ada ditunjuk contoh gambar dia tu muka surat 33. Ni. Maknanya tak payah lagi pakai pita detik, pakai mesin. Mesin tu nama dia sistem photogate dan pemasa elektronik. Maksudnya semua pakai digital lah. Tak payah lagi kamu selotip pita detik panjang tu, tak payah. Ini lebih canggih lah. Lebih canggih. Di universiti memang ada. Kalau kamu masuk, kamu belajar kamu belajar tentang geo lah, geologi ke, fizik ke, fizik memang ada lah. Okey, berkaitan dengan bidang daya dan gerakan, memang di universiti memang pakailah benda ni. Mainan ni, makanan harian lah. Okey, jadi kalau ada, tak ada, kalau okey, hands up. Tapi kita tak ada kita tak buat ni ini ada yang sekolah buat, kamu tengok di YouTube, ada sekolah yang pakai photogate, ada cikgu yang menerangkan sangat bagus dan sangat simple lah, tak payahlah pening lagi. Sangat simple untuk kita kira pecutan, kira hal laju, sangat simple. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita stop di situ lah. Okey, jadi itu je hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu.